Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Luqman bin Yasar. Saya daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dalam sesi ini, saya mengendalikan sesi bimbingan ke atas Encik, iaitu saya adalah kaunselor Encik dan Encik adalah klien saya. Sebelum saya pergi lebih lanjut, boleh tak Encik perkenalkan diri Encik kepada saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irham bin Mokhtar. Saya berumur 24 tahun. Saya mempunyai 5 orang adik-beradik dan saya merupakan anak sulung, iaitu anak yang pertama. Pekerjaan saya ialah seorang guru yang saya bekerja di SK Taman Permas Jaya 2. Saya mengajar murid-murid pendidikan khas. Itu saja yang saya boleh kongsikan tentang pengenalan diri saya. Okey, terima kasih Encik. Boleh saya tahu lebih lanjut tentang biodata Encik, seperti apa yang Encik mengajar di sekolah, subjek apa di pendidikan khas, berapa ramai murid yang Encik ajar? Okey, sebagai pekerjaan seorang guru, saya mengajar untuk murid pendidikan khas, iaitu murid-murid untuk murid berkeperluan khas. Jadi subjek yang saya ajar ialah yang ada 3 subjek, iaitu subjek yang pertama pengurusan diri, subjek yang kedua kemahiran manipulatif, yang ketiga ialah pendidikan jasmani. Okey, yang pertama inilah pengurusan diri. Pengurusan diri ini saya akan mengajar murid-murid ini lebih kepada cara mereka untuk berdikari. Sebab murid-murid berkeluar khas ini, sebagai contoh, ada banyak contoh murid berkeluar khas masalah pembelajaran, iaitu seperti ADHD, autism, hyperaktif, banyak lagi. Jadi pengurusan diri ke atas diri murid-murid berkeperluan khas ini amatlah penting untuk mereka, supaya mereka dapat berdikari. Sebab kerana ada yang setengah murid ini tak dapat berdikari, seperti hendak pergi ke tandas. Itu saya ajar. Walaupun pergi tandas untuk kita orang normal merupakan satu perkara yang asas, tapi mungkin pada mereka agak susah untuk murid berkeluar khas ini. Itu sebagai satu contoh. Yang kedua ialah kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ni untuk kita sebagai guru untuk mengasah motor-motor, tak kira motor kasar ataupun motor halus. Motor kasar ni macam pergerakan yang berat, macam menghayun tangan, berlari, melompat. Itu motor-motor kasar. Kalau motor halus pula, kita nak murid ni dapat menulis, mewarna dan sebagainya, yang melibatkan jari jemari dan sebagainya. Okey, jadi kemahiran manipulatif ni juga amat penting untuk seperti murid-murid yang mempunyai kecacatan cerebral palsy, di mana mereka mempunyai masalah dalam menggunakan motor-motor mereka. Okey, jadi itu yang kedua, iaitu kemahiran manipulatif. Yang ketiga ialah pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani benda yang penting juga, sebab di sini kita boleh train untuk menyalahkan bakat mereka, supaya mereka dapat meningkatkan lagi motor-motor mereka, dan mereka supaya mereka kekal aktif, supaya tak ada lagi murid merasa bosan duduk dalam kelas berwarna, belajar saja dan sebagainya. Itu yang dapat saya kongsikan tentang subjek-subjek yang saya mengajar di sekolah. Baik Encik, dalam subjek-subjek dalam Encik punya pekerjaan, memang kita tahu sukar untuk mengajar kanak-kanak berkeperluan khas. Jadi bagi Encik, Encik ada masalah dalam pengajaran kepada kanak-kanak berkeperluan khas? Okay, terima kasih atas soalan itu. Seperti tadi saya terlupa hendak menyatakan saya ada 30 orang murid di sekolah itu. Okey, dan 30 orang murid ni dibahagi kepada 4 kelas. Okey, jadi berdasarkan soalan yang Encik Luqman tadi nyatakan, adakah saya mempunyai masalah dalam semasa sesi PDP ya? Okey, tipulah kalau saya tak ada masalah. Jadi sebagai seorang guru, saya sudah tanamkan diri saya, sebab ini adalah murid-murid pendidikan khas. Jadi
perkara pertama ialah kita sebagai seorang pendidik kena bersabar. Okey. Jadi contoh-contoh yang sering timbul, murid-murid ini sering bergaduh. Jadi kita sebagai seorang guru, kita kena cepat, sebab kadang-kadang murid ni pun pandai juga, sebab mereka nak bergaduh, mereka tengok sekeliling. Mereka tengok sekeliling, cikgu tak nampak, terus mereka bergaduh. Tahu-tahu bila saya dah tahu, terus mereka ada yang menangis, ada yang dah sudah cedera. Benda ni bahaya sebab parent kalau mereka tahu anak mereka cedera semasa di sekolah atau apa-apa benda yang tidak diingini berlaku di sekolah, bukan murid yang disalahkan, guru yang disalahkan. Sebab apa? Sebab murid-murid ini bila masuk saja sekolah, semua akan jadi bawah tanggungjawab seorang guru. Jadi tanggungjawab seorang guru ini sangatlah penting. Sebab kita nak menjaga bukan seorang murid saja. Kita nak menjaga ada beratus, ada berpuluh. Itu bukan kerja yang mudah lah untuk bagi seorang guru. Ya, saya faham. Jadi saya sebagai kaunselor Encik dan Encik ialah klien saya. Jadi saya, Encik boleh menceritakan apa segala masalah yang Encik hadapi kepada saya, iaitu saya akan cuba untuk mengambil tindakan ataupun menyelesaikan masalah Encik. Jadi silakan Encik. Okey, terima kasih. Kerana saya boleh luahkan di sini. Okey, jadi masalah ni banyak. Kita bukan saja dapat masalah dengan murid saja, kita dapat masalah dengan guru-guru. Seperti yang Encik tahu, saya ini merupakan seorang guru yang baru sahaja posting di sekolah tersebut. Jadi saya tak nak cerita macam lebih mendalam, cuma lebih kepada dasar saja. Jadi masalah yang pertama banyaklah sebenarnya, tapi saya senaraikan dulu. Yang pertama, jadi masalah dengan guru. Guru PPKI, saya nyatakan diri saya sebagai guru PPKI dan guru perdana. Guru perdana ini adalah guru yang mengajar subjek-subjek untuk murid-murid yang normal. Jadi ada dua kategori, iaitu guru PPKI dan guru-guru perdana. Apa maksud PPKI ini? PPKI ini program pendidikan khas integrasi, di mana murid-murid ini akan Cikgu, adik Haikal. Di mana murid-murid ini dia masuk dalam sekolah yang ada murid perdana. Sebab tu dia dikatakan sebagai integrasi. Murid berpendidikan khas dia akan masuk dekat bercampur dengan murid-murid yang ada budak normal, supaya mereka dapat bergaul dengan murid normal. Jadi apa masalah dengan PPKI dan guru perdana ini? Guru-guru perdana ini sebenarnya kurang memberi sokongan kepada guru-guru PPKI. Sebagai contoh, bila guru-guru PPKI hendak membuat sesuatu program, guru perdana ini kadang-kadang tidak memberi sokongan. Seperti yang baru-baru ini di sekolah saya, kami hendak kami hendak menaik taras bangunan untuk murid-murid PPKI. Sebab apa? Sebab satu kelas PPKI itu dibahagi 3 kelas untuk budak-budak. Jadi satu kelas tu ada 3 kelas. Faham tak? Di mana dia dibagi untuk murid tu muat 3 kelas. Jadi kecil lah kelas tu. Jadi perkara yang kami usulkan kepada pihak atas sudah pun dapat kelulusan, tapi guru-guru PPKI, guru-guru perdana ini kurang memberi sokongan. Sebab apa? Mereka berkata sebagai contohnya, kenapa hendak besarkan kelas lagi? Kelas yang ada pun dah cukup okey. Tapi sebenarnya kelas yang sudah sedia ada tu tidak cukup bagus. Kerana apa? Kerana kita hendak murid kita belajar dengan selesa, kondusif. Kelas yang sangat padat dan kecil membuatkan pelajar-pelajar ini kurang dapat selesa, bahang, panas dan sebagainya. Jadi kita nak pertama, murid dapat belajar dengan selesa, kondusif, bersih dan kurang bising. Sebab kelas yang bercampur dengan ramai akan menjadi sebuah kelas yang bising. Jadi murid sukar untuk fokus di dalam kelas. Jadi apabila guru-guru perdana ini tidak memberi macam mana
macam pertolongan ataupun beri kerjasama dalam PPKI ini. Jadi kami macam menghadapi kesukaran lah bila kami nak buat apa-apa, nak minta pertolongan, sebab kami guru PPKI ada 7 orang saja. Jadi dengan murid ada 30. Jadi bila kita nak hias kelas, kita mungkin akan minta guru-guru perdana, guru di atas. Jadi di sini saya boleh lihat guru-guru perdana ini kuranglah memberi sokongan. Ini yang membuatkan kami macam guru-guru PPKI amat kecewa. Dan tambahan lagi, saya hanyalah seorang saja lelaki di dalam yang terlibat dalam guru PPKI itu. Jadi yang lain semuanya perempuan. Jadi segala tenaga kerja mungkin diletakkan kepada saya. Itu yang pertama. Kurang mendapat sokongan daripada guru-guru perdana. Dan tambahan lagi, bangunan bilik guru PPKI dan guru perdana ini asing. Dia tidak dia berasingan. Dia bukan dalam satu bilik guru tu. Okey, macam contoh bilik guru perdana di blok A dan blok B di situlah bilik guru PPKI. Kecil saja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah terdapat konflik juga di antara guru-guru PPKI. Meskipun Encik mendengar 7 orang guru tapi ada konflik. Mungkin itu agak pelik, tapi sebenarnya tidak pelik. Sebab 7 orang ini boleh terjadi macam-macam. Jadi saya sebagai guru baru, lepas tu ada dengar konflik antara guru PPKI, saya boleh menjejaskan prestasi dalam kerjaya saya untuk mengajar murid. Konflik macam mana, Cik? Berbeza pendapat atau? Ya, berbeza pendapat sebab seorang ini guru yang sudah lama. Jadi guru yang lama ini dia bukan berfikiran, dia macam cara mengajar dia lebih kepada zaman-zaman dahulu di mana dia tidak menggunakan teknologi, ICT dan sebagainya. Jadi yang guru baru ni juga guru-guru yang zaman moden, iaitu lebih menggunakan telefon, kemahiran ICT, televisyen dan sebagainya. Jadi bila mereka hendak menyatakan pendapat dalam mengajar murid ini, contoh kelas A. Okay, jadi kita nak gunakan kelas A ni, kita boleh mengajar guna ICT. Jadi guru yang lama ini dia tidak suka. Jadi timbul konflik di situ. Jadi sebab kita kan sudah abad ke-21, jadi kita kenalah gunakan teknologi dengan sepenuhnya supaya murid mudah untuk memahami suatu subjek, senang faham, dapat menarik minat murid. Jadi murid suka untuk belajar. Ya. Jadi fokus apabila saya posting masuk ke sekolah tu, saya dapat tahu ada konflik. Jadi membuatkan saya sukar untuk macam mana menerima nak terima. Tak semangat. Tak semangat, rasa macam kenapa boleh ada konflik sedangkan kita 7 orang. Saya ingat bila saya masuk sekolah ini ada 7 orang, mungkin sudah aman sebab 7 orang saja, mungkin tidak akan ada konflik. Jadi bila ada konflik ni macam bila saya nak mengajar murid, saya kurang bersemangat. Murid pun kadang-kadang boleh tangkap apa yang terjadi sebenarnya berlaku dalam PPKI itu. Jadi mungkin boleh downkan murid macam mana, maksud saya buatkan murid kurang semangat untuk belajar. Okay. Jadi itu adalah konflik antara dalam PPKI itu sendiri. Okay, itu saja. Jadi kat sini Encik nak menekankan yang Encik sedang mengalami tekanan ataupun stres. Ya, tekanan dalam hendak macam mana? Saya stres dalam keadaan yang tidak tenteram, bukan tidak tenteram, yang terlalu toksik, agresif sangat. Yang terlalu agresif sebab saya baru posting. Jadi saya dapat persekitaran yang kurang mendapat sokongan daripada guru-guru, daripada orang persekitaran daripada saya. Jadi ini membuatkan saya, sebagai pengalaman baru saya tak dapat cara mengajar yang kondusif, yang aman dan sebagainya. Okey, baiklah Cik. Jadi macam ni Cik, berbalik kepada masalah Cik yang pertama tadi, guru perdana dan guru PPKI berbeza pendapat ataupun tidak memberi sokongan. Jadi di sini saya dapat melihat yang guru perdana dan guru PPKI itu boleh mengadakan satu program yang sentiasa mereka menggalakkan mereka bekerjasama.
iaitu hubungan mereka menjadi lebih rapat. Jadi sebagai encik guru PPKI dan mereka guru perdana, dia kalau jika kalau sentiasa ada bersama, jadi mereka akan lebih kerap untuk berfikir secara kondusif lah. Ya Jadi betul. macam ya. Sebagai macam baru-baru ni saya pihak kami PPKI baru sahaja menganjurkan program hari raya, program hari raya. Bila program hari raya ini kami juga menjemput guru-guru perdana untuk turun dan makan bersama. Jadi di sini tak ada masalah lah sebab mungkin mereka suka makan. Jadi di sini kita boleh berbincang sama-sama, menyelesaikan masalah kalau ada masalah. Okey. Jadi ini yang baru-baru ni, dan baru-baru ni juga musim bersukan, Mertas Desa. Jadi Mertas Desa ni yang saya perasan, saya amat sedih lah sebab Mertas Desa dibuat berasingan. Kami buat PPKI, Jadi PPKI lain dan PPKI lain dan murid perdana arus perdana lain. Bila saya tanya kawan-kawan saya yang posting di sekolah lain, mereka menyatakan bahawa sekolah mereka buat Mertas Desa ni bersama-sama, iaitu murid-murid perdana dan murid PPKI Mertas Desa bersama-sama. Di sini membuat saya sedikit terkilan kerana boleh nampaklah perbezaan antara murid-murid PPKI dan jadi seperti mereka membandingkan darjat membandingkan, ataupun kebolehan. Jadi berbalik kepada tugas encik merupakan seorang guru PPKI. Encik perlu fokus kepada matlamat encik untuk mendidik kanak-kanak berkeperluan khas atau kanak-kanak PPKI ni supaya mereka menjadi lebih bagus, lebih suka untuk belajar. Jadi itu matlamat utama encik, bukan untuk membandingkan atau menyamakan dengan pelajar-pelajar di arus perdana. Jadi matlamat PPKI dan matlamat arus perdana lain. Jadi kepada masalah encik yang kedua, iaitu encik stres dengan konflik ataupun perbandingan idea di antara guru baru dan guru lama. Memang di mana tempat pun akan ada konflik ni encik. Jadi sarankan saya, guru-guru lama yang mengajar di PPKI itu perlu diajarkan atau mereka menggunakan IT ataupun teknologi baru. Seperti yang encik merupakan guru muda, encik perlu menerapkan mereka menggunakan teknologi baru. Jadi mereka mungkin akan sedar, mungkin selama ni cara ni mungkin lambat atau apa pun, atau tidak berkesan. Mungkin bila encik ajarkan kepada mereka, dia akan mengubah fikiran mereka. Jadi mungkin boleh cuba cara itu. Dan kepada kalau encik stres dan terlalu memikirkan hari kerja, jadi encik perlu bertenang. Itu memang sentiasa bertenang. Encik perlu fikir, dalam fikiran encik perlu sentiasa cakap, relax lah, ini kan tugas aku, relax lah, ini kan tugas aku. Jadi itu mungkin membuatkan encik lebih tenang, lebih nyaman untuk kerja. Dan matlamat utama encik sebagai guru itu adalah penting untuk encik meneruskan pekerjaan encik. Jadi ada apa-apa lagi encik? Ada lagi satu yang saya boleh tambah masalah saya, iaitu semasa saya belajar di IPG, di mana tempat sebelum saya bekerja. Jadi saya di IPG saya belajar tentang masalah pendengaran. Topik major saya ialah untuk mengajar murid-murid masalah pendengaran yang mempunyai masalah pendengaran tak boleh bercakap. Jadi saya belajar bahasa isyarat apa semua. Jadi bila saya masuk sekolah, saya tak mengajar budak pekak, saya mengajar budak masalah pembelajaran. Ada berbeza ya. Ada tiga jenis murid ni, iaitu masalah pembelajaran, masalah pendengaran dan masalah penglihatan. Jadi bila saya sebagai guru masalah pendengaran masuk mengajar ke sekolah yang tidak ada murid masalah pendengaran tetapi masalah pembelajaran, di sini saya menghadapi sedikit kesukaran sebab saya tidak ada ilmu yang secukupnya untuk mengajar murid-murid masalah pembelajaran ini. Sebab saya kerana apa? Sebab semasa di IPG saya hanya belajar untuk mempelajari bahasa isyarat, cara berkomunikasi dengan orang-orang pekak. Jadi bila masuk ke sekolah yang tak ada budak pekak ni, jadi macam
merupakan satu benda yang baru dan pertama bagi saya, sebab sebelum-sebelum ni saya juga berpraktikum di sekolah yang ada budak pekak. Jadi saya tidak ada pengalaman langsung dalam mengajar murid-murid masalah pembelajaran ini. Jadi bila hendak mengajar murid masa pelajaran ini, jadi sedikit tertekanlah kepada saya sebab saya macam nak kena study macam ulang kaji semula, macam nama-nama penyakit masalah pembelajaran, macam contoh cerebral palsy, ADHD, autism, hyperactive, banyak lagi. Okey, jadi saya pun nak kena cari langkah-langkah untuk mengatasi masalah mereka. Apa jadi kalau budak murid-murid autism ini tantrum, apa jadi kalau hyperactive ini tantrum, apa akan jadi. Jadi saya kena mencari di internet lah apa langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi sedikit tertekan kepada saya sebab saya bila masuk sekolah baru banyak yang saya nak kena buat, dan di samping itu juga saya pun nak kena untuk revise masalah-masalah terhadap murid-murid saya ini. Jadi merupakan satu yang amat sukar untuk saya bila sebagai guru baru bila masuk ke sekolah yang tidak ada murid pendengaran. Tambahan lagi, Encik merupakan salah seorang atau kita panggil tambatan, iaitu seorang guru lelaki PPKI yang orang mengharapkan Encik untuk membuat sesuatu perkara ataupun sesuatu tugas. Jadi di sini Encik memang saya nampak Encik mengalami stres atau tekanan. Apa yang Encik perlu lakukan atau perlu buat? Encik perlu perbanyakkan riadah. Masa cuti Encik perbanyakkan riadah, ataupun orang menganggap game ni adalah satu tindakan atau perbuatan yang tak faedah, tapi saya sebenarnya kurang main game. So jadi kalau saya main game boleh tenangkan stres saya ke tekanan saya. Permainan video game ni atau kita panggil game lah, mobile game ataupun konsol game, dapat meredakan kita punya tekanan. Itu kita tidak perlu berfikir banyak tentang hal kerja. Jadi di situ dapat kita panggil relax lah untuk diri kita. Jadi untuk kita kena ada satu hobi yang kita suka lah. Ya, macam seperti kalau tak suka bermain game, kita boleh melakukan senaman ataupun berjoging di petang hari. Itu dia aktiviti riadah. Macam saya suka konvoi naik motor lah. Jadi kalau macam naik motor berjalan-jalan tu boleh lah. Okay. Boleh. Selain itu, untuk melegakan stres atau merendahkan tekanan stres ni, kita juga boleh melakukan ataupun sentiasa kita berucap, macam saya cakap tadi, apa yang dikatakan saya, relax lah, itu ada matlamat Encik, relax lah, itu ada tugasan. Itu membuatkan minda Encik sendiri akan menjadi tenang. Encik akan berfokus kepada matlamat Encik. So jadi macam saya kena ada macam satu moto, mengajar kerana Allah lah, begitu. Ya. Jadi jika tidak tiada apa-apa lagi, boleh saya menambahkan sesi bimbingan ini, Encik? Boleh. Okey. Terima kasih Encik atas sudi menerima saya sebagai terima kasih juga kerana sudi menerima luahan masalah